when it comes to physics tu kita kena guide cara nak kira sebenarnya. Dia bukan macam sejarah kena bagi nota dan sebagainya kan. Okay, so memang saya kena tunjuklah macam mana kiraan lita tu. Ini adalah satu lita elektrik. Swiss itu adalah voltmeter. Dan inilah rintangan dia adalah 5 ohm. Kita di muka surat 84 84 soalan nombor 2. Saya rasa nombor 1 tu dah siap kan? Dapat kan? Alright, so daripada sini kita diberi daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik telah diberi sebagai simbol E tu. Dia adalah sama dengan 1.5 volt. Okay. Dan bateri ini disambungkan kepada perintang 5 ohm. Perintang 5 ohm. So ni adalah perintang 5 ohm tadi. Dan apabila lita ditutup, dia akan bagi tahu lita ditutup. Kalau lita tutup, kita akan ambil keseluruhan lita punya pengiraan. Kalau lita tu dibuka, kita akan ambil rintangan dalam. Okay, so ini adalah rintangan lita tadi dah ditutup. Maksudnya kita onkan switch. So bila lita tutup, arus akan mengalir positif ke negatif. So beginilah. Okay. Okay. Seterusnya apabila lita ditutup, lita ditutup. Okay. Bacaan voltmeter akan menunjukkan nilai 1.0 volt. Okay, 1.0 volt. Alright. Dan dia dah tanya apakah rintangan dalam. Rintangan dalam represent huruf R kecil. Rintangan dalam. Okay. R besar adalah nilai perintang. Alright. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 orang tak ada? Tak apa. Alright. Daripada sini kita tahu bila dia diberi sebagai apa tadi? DGE. DGE tadi adalah sama dengan 1.5 volt. Dia juga rintangan telah diberi sebagai 5 ohm dan V kita adalah 1.0. Okay, itu adalah maklumat yang telah diberi. So DGE adalah 1.5. Daripada sini kita boleh ingat balik formula V sama dengan IR untuk formula elektrik yang pertama. Formula elektrik yang kedua kita boleh ingat E sama dengan V tambah IR. Ini formula elektrik yang kedua. Okay, ada 2 formula lah. Alamak, kecil ni buku ni. Alright, tak habis pula kas ni. Next. 2 formula tadi. Formula tadi kita ada V sama dengan IR. Formula kedua adalah E sama dengan V tambah IR. 2 formula. Daripada sini tadi kita dapat nilai yang perlu diketahui. Nilai DGE adalah 1.5 volt. Boleh. R telah diberi 5 ohm dan juga V adalah 1.0 volt. Okay, daripada sini kita guna V sama dengan IR. Yang mana V saya adalah 1, I kita nak cari, R telah diberi 5. 1 V. Boleh? So kita akan cari nilai arus dahulu. I sama dengan okay, I sama dengan V per R lah. Iaitu V sama dengan 1 bahagi dengan 5. 1 volt bahagi dengan 5 ohm. So 1 bahagi 5 boleh kira dia akan jadi 0.2 ampere. Alright, itu adalah untuk cerita yang pertama. Untuk carikan I. Daripada sini baru awak gunakan formula yang kedua ni. DGE cell. Baru awak dapat kira rintangan dalam. Okay. So saya ulang semula. Untuk soalan begini. Kita dah ada lita yang tertutup tadi. Kita dah ada nilai V. Kita dah ada nilai R. Jadi kita kena cari nilai arus untuk keseluruhan lita dahulu. Okay. Daripada nilai arus yang kita kira tadi. Kita gunakan I tadi untuk formula DGE. Okay. So ini first step dulu. So first step dah siap dulu. Tak salin terus pun tak apa saya rasa. Supaya macam kejawat tak berbanyak kan. Boleh salin terus lah untuk soalan nombor 2 tu. 1 minit untuk salin.
Tapi tinggalkan ruang sikit, dia tak habis lagi. Kita akan sambung untuk pengiraan yang bawah pula. Okay, 1 minit tu Salin. Saya rasa better untuk Pak Salin. So you have to copy down yang ini je. V sama dengan IR, I dia. Lepas tu kirakan I untuk keseluruhan lita. Okay, menggunakan formula ini. 1 minit. Boleh? Okay. Sambil Salin, when it comes to subjek fizik, kimia, bio, at maths, contohlah, dia memang memerlukan lebih effort. Lebih effort. Dia bukan, sebab itulah kita akan lebihkan lah. Maksudnya mungkin ada, saya tak buat kelas kot, saya mungkin akan buat video tambahan untuk memastikan nak buat. Kelas tu macam kesian kan, Google Meet banyak sangat. Okay, kita cubalah yang mana-mana. Saya tahun lepas saya ada buat kelas pagi-pagi, 7.30 pagi. Tapi saya tak tahu awak ni semangat wajar ke tak. Okay, nak cuba ke? Saya memang nak cuba 7.30 pagi Google Meet. 7.30 sampai 8.30. Saya rasa tu membantu juga program yang saya buat tu lah. Dengan kakak-kakak SPM 2020. Dia jadi rindu pula lepas tu. 7.30 pagi. Nanti kita buat vote. Siapa setuju 7.30 pagi sampai 8.30 setiap hari Sabtu pagi. Malam, pagilah. Malam tak boleh. Saya pagi sebab apa saya buat pagi? Anak saya dia tidur lagi. So saya macam tenang lah. Malam saya dah kena cuci pinggan. 7.30. Lepas subuh tu. 7.30 lah. 7.30 pun dia tak start 7.30. Dia 7.40 macam tu. 7.30. Sampai 8.30. Sekejap je. Lepas 8.30 tu awak terus lompat katil. Tidur. Okay. Itu mungkin ada satu program untuk ulang kaji. 7.30 tadi. Saya akan keluarkan release satu modul untuk ulang kaji. Kita memang akan berusaha bersama-sama. Ya? Yeah? Setuju 7.30 tu minggu depan lah start. minggu depan. 7.30. Okay? Atau kita tu lah kita buat undian. Sebab kalau macam dah 3 minggu, kalau takak Mimi je seorang, saya close lah group. Tapi 7.30 tu kalau ada 3, kita go on lah. Lah berhenti pula dia. Panjang lah cerita. Okay dah saya memang semangat wajar je untuk buat kelas. Okay. Dah okay. Daripada sini, daripada arus tadi, daripada pengiraan arus, okay. Daripada pengiraan arus, kita akan menggunakan formula yang kedua, iaitu DGE adalah sama dengan V tambah dengan IR. IR ini, Allah tak nampak, patutlah. Baik ada laptop. Sorry tak nampak, rupanya shot sendiri je. Okay. Sekejap. Alright, nanti kita discuss lah. Maksudnya awak sendiri pun dah kena tahu kalau subjek fizik, kimia, bio ni, maths juga, awak kena lebih lah, lebih. Lebih Boleh Okay, so tadi tu, dia iklan tiba-tiba cerita. E sama dengan V tambah IR. E saya adalah 1.5. V tadi kita dah kira ataupun telah diberi. V sama dengan 1. Okay. I adalah arus yang kita kira 0.2 tadi. Ini adalah khusus untuk mencari rintangan dalam. Okay, boleh So yang penting kena tahu macam mana nak kira. Daripada sini kita akan kira lah matematik biasa saja. 1.5 sama dengan 1 tambah 0.2 R. Sama juga 1.5 tolak 1 sama dengan 0.2 R. Next, 1.5 tolak 1 adalah, tiba matematik dah blur pula ini. 1.5 tolak 1, 0.5. So 0.5 sama dengan 0.2 R. So R saya adalah perlu dibahagilah. R adalah sama dengan 0.5 bahagi 0.2, di mana R akan jadi berapa tu? Boleh bagi 0.2. 0.5 bahagi 0.2. 2.5 ohm. So rintangan dalam adalah 2.5 ohm. Itulah jawapan yang kita cari untuk soalan nombor 2. Okay. Saya ulang semula. Daripada soalan kita cari lita tertutup. V sama dengan IR untuk cari arus
Daripada arus kita tadi, kita gunakan formula DGE dan juga rintangan dalam untuk DGE dan juga untuk dapatkan rintangan dalam tadi. Okey, ini saya pasti dan yakin mungkin kadang-kadang kelas online tu awak pun blur apa yang belajar. Betul tak? Kita jalan je dulu. Kalau awak ada masa lebih, awak ulang semula sendirilah. Okey Memang saya faham sebab dia fizik, dia memang macam benda ni kan, saya tahu. Tapi itulah kita cuba dulu, ambil dulu dan kira lah dulu. Dah salin lah. Kita akan buat 2, 2 dan 3 untuk hari ini. 4 saya akan buat dalam video. 5 pun sebab hari ni lah. Dan ni kita bincang latihan je. Alright. Dah? 1 minit untuk salin untuk jawapan bawah ni. Ni adalah soalan nombor 2, jawapan yang kedua. Bukan jawapan kedua, dia punya subtopik kecil lah. Alright. Kita akan bagi nombor 3 pula lepas ni. Mungkin kena recall semula apa cerita ni. Siap? Dah siap boleh angkat tangan? Kalau tak faham langsung jangan putus asa saya ada. Maksudnya janganlah macam terus tutup buku dan sebagainya. Saya faham kalau macam dah blur dan sebagainya. Kita akan kembali ke sekolah. Kita jalan je dulu. InsyaAllah. Awak akan divaksin. Saya pun akan divaksin. Ada khabar lah. So kita akan kembali ke sekolah insyaAllah. We will do this journey together insyaAllah. Alright, cuma for the time being, kelas online jalan, buatlah. Ulang kaji pun buat, semua pun buat. Okay, kita buat je lah apa yang ada. Okay, siap. Nombor 3 Dia macam bercerita banyak pula. Dia macam Mabil. Okay, nombor 3 siap. Nombor 3, ianya melibat. Okay, apa yang mungkin kita boleh recall semula apa yang yang telah diceritakan. Daripada cerita DGE sebenarnya. Okay. Daripada cerita DGE, saya ulang semula apa kita dah belajar. Sebab kita pun jumpa pun sejam-sejam 2 kali je. Daripada sini kan, V dengan I. V dengan arus. So ini adalah hubungan untuk, saya recall supaya macam boleh bergerak baik-baik sikit lah. Okay, daripada hubungan V dengan I untuk dapatkan nilai rintangan dalam. Okay, rintangan dalam tu apa? Macam 1 litar, lepas tu kita ada sel. Rintangan dalam tu adalah dalam beza keupayaan untuk bateri kita untuk bergerak tadi. Rintangan dalam. Rintangan besar adalah kita punya perintang tadi lah dalam litar tadi. Okay, alright. So daripada sini kita akan dapat hubungan DGE dan juga V tadi daripada persamaan tadi. Dan R akan mewakili kecerunan. Okay, saya recall semula So R adalah rintangan dalam. So rintangan dalam adalah kita kira daripada kecerunan graf. Okay. Dan daripada sini juga kita dapat satu hubungan untuk DGE adalah sama dengan V tambah dengan IR. Yang mana R tadi adalah rintangan dalam. Recall semula supaya mungkin barulah sampai apa yang kita lakukan. Boleh Alright, itulah cerita dia. Cumanya bila daripada graf dia macam Y sama dengan MX tambah C kan. Matematik biasalah ni. Okay, awak dah memang level matematik awak kuat. Untuk ini paksi Y nya adalah V. Paksi kecerunan adalah negatif R. Dan paksi X saya diberi oleh arus. Dan apakah pintasan? Pintasan saya diberi oleh nilai DGE. Ini 2 perkara berkenaan dengan hubungan DGE tadi yang perlu difahami dan perlu diingat. Okay, yang mana M tadi kecerunan adalah rintangan dalam. Boleh Okay, ada masalah? Saya recall sikit lah. Baru kita pergi nombor 3. Dah So ni adalah recall saja. Ini adalah ulang semula. Alright. Okay. Pastikan awak punya masalah tekanan perasaan semua jagalah diri Mungkin ada satu masa kita mungkin down, kita mungkin akan tertekan apa yang berlaku dengan KSSM, awak dengan online kelas yang sebanyaknya. InsyaAllah kalau ada tekanan boleh berbicara dengan mak ayah awak kat rumah. Okay, dan kalau nak jumpa kaunselor pun boleh SMS kaunselor. Saya adalah orang yang paling last sekali. Down terus. Yes, tahniah. Patut Najwa ada? Cerita muka sikit. Muka down. Tak, dia reality sebenarnya down. Siapa kata pelajar tak down? Sebab saya pasti awak
pelajar form 4 yang online. Betul? Awak juga pelajar form 5 yang online. Lepas tu awak tiba-tiba ada SPM pula bulan 3. Memang. Jangan cakap student, cikgu pun down. Tapi cikgu tak ada down sangat. Cikgu tahun kedua dah insyaAllah. Sebab tu saya boleh merangka apa yang saya buat dulu, saya cuba baiki. Sebab saya dah boleh telah lah awak ni macam mana. Cik wah. Cumanya bila down tu, manusia biasa memang down. Sebab dia manusia, ada emosi, ada rasa, ada perasaan. Cumanya, you have to talk to someone lah. You cubalah cakap dengan parents lah, saya rasa. Parents awak kat rumah kan. Sampai dekat rumah, boleh bercerita. Okay. Kalau tak cerita dengan parents, you will always have your best friend. Betul tak? Macam Fatin, kawan baik dengan, entahlah, Farisha kot. Saya tak tahu. Betul tak? Bagi bunga ke. Tak, you awak ada handphone. Awak message lah kejap. Kan? Kalau tak gerti ni. Mungkin contoh macam fizik, ada bab, 5 bab. Bab yang illiterate tu sangat menyakitkan hati. Tapi mungkin bab lain tu menenangkan awak. Saya pun ada satu rangka program nanti, kita bagi satu bab kepada satu kawan. Nanti, this is the master of Hubble. This is the master of illiterate. So kita cari kawan. Okay? Boleh Cumanya tadilah, memang tahu tekanan. Tahu, faham sangat. Kan dekat Twitter semua keluar dah. Tapi biasalah kena terima dulu. Kelas kena jalan, kena masuk, kena buat. Semuanya perlahan-lahan lah. Kena bercerita dengan orang kalau awak ada tekanan. Jangan simpan je. Jangan simpan, jangan duduk menyendiri. Nanti tengok duduk kat tepi bilik je kan. Tak payahlah. Kena buat lah. Tapi kena belajar jugalah perlahan. Alright. Settle tu sedikit ulang kaji. Ulang kaji. Tak adalah dia macam, saya faham lah. Remaja-remaja ni. Saya pun dah pernah jadi remaja kat dulu. Okay. You can talk lah. Cakap dengan kaunselor kan. Kaunselor kan baik sebelah bilik tu kan. Dulu kat sekolah lama kan, sebelah tu bilik kaunselor, blok awak tu. Okay, so ini adalah soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tadi, dia dah bagi siap-siap pengiraan. Dia dah bagi pengiraan. Okay, di sini adalah 0.74, ini adalah nilai kosong, ini adalah 1.7 dan ini adalah 3.0. So kita ada di muka surat 85. Alright, kita santai-santai lah pelan-pelan. Okay, graf menunjukkan perubahan beza keupayaan dengan arus bagi sebuah bateri. Okay, dia memang akan cakap pasal bateri. Dalam bateri tadi tu ada rintangan dalam. Okay, daripada sini, berdasarkan graf tentukan rintangan dalam. Okay, tadi dah belajar tadi dah. Untuk paksi tadi. Apabila nilai arus saya kosong. Kat sini kan, I saya kosong. So nilai ini 3.0 itu membawa maksud V saya adalah nilai DGE. Okay. So kita dapat tahu terus DGE saya adalah sama dengan 3.0. Okay. Itu yang pertama yang boleh dapat diketahui. Alright. So daripada sini nak kira rintangan dalam ada 2 cara. Nak kira keseluruhan lah. Okay. Sama ada Y2 tolak Y1 kan. Ni tolak dengan sini lah kan. Matematik biasa kan ni? Keseluruhan. Dah ingat kan? So kira keseluruhan sama dengan 3.0 tadi tolak 1.7 bagi dengan 0.74 kan. Keseluruhan kan ada banyak cara nak kira. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Satu lagi kita akan kira sama dengan ni kan. Jarak mengufuk bagi jarak mencancang. Betul? Dah ingat ke tak? Tak ingat, tak apalah. So 3 tolak 1.7 bahagi dengan 0.74. So boleh kira 3 tadi. 3 tolak 1.7. Saya dapat 1.3 bahagi dengan 0.74. 1.3 bahagi dengan 0.74. Kita dapatlah 1.756 atau boleh dibundarkan kepada 1.76 ohm sebab rintangan dalam adalah unit dia ohm. Selesai soalan nombor 3. Sebab tu saya tak banyak sangat latihan. Nombor 4 ni nanti saya akan buat dalam video macam tu. Sebab nanti kan banyak sangat latihan nanti pening pula awak. Okay, so 3, 4, 5 saya akan share dalam video lah.
Sebab ni Google Meet lama-lama pun buat matematik dia pun macam tak pun. Saya akan buat dalam video lah. 4 dan 5. Boleh Siap? Boleh salin terus supaya kerja tak bertimbun-timbun. Satu tips lagi, jangan timbun kerja. Sebab kalau tak saya, awak punya jadual form 5 ni sampai petang ke kelas? Oh, kelas petang ada. Malam lah, tak ada kelas malam kan? Sebab tu saya elak kelas malam. Malam buat kerja lah. Kalau ada kerja bertangguh tu buat lah. Awak jangan tangguh. Kalau tangguh nanti jadi banyak. Sebab awak kan banyak subjek. Alright. Cumanya momentum tu perlu bergerak sejajar. Awak masih lagi boleh tengok K-drama. Betul? Sabtu Ahad tak ada kelas kan? You can bergembira seketika dengan syarat kerja dah siap lah. Kerja dah siap. Okay. Siap? Nombor 3. Nombor 4, 5 saya buat dalam video. Supaya kita limitkan Google Meet yang ada ni untuk kelas je. Okay, saya nak pergi pada tenaga lepas ni. Dapat 1 minit? Dah siap salin? Selesai. Okay. So kita pergi pada cerita tenaga dan kuasa elektrik. Sekiranya awak berminat dengan bab elektrik, lepas tu awak suka jadi engineer, awak memang wajib layak jadi jurutera elektrik. Masa depan cerah ni kalau jurutera elektrik. Dia kira elektrik, kira arus, kira perintang dan sebagainya. Okay. Sambil belajar sebenarnya, sambil tu awak discover apa yang awak suka. Contoh macam awak sekarang belajar fizik kimia kan. Awak suka lagi belajar yang biurek. Awak suka kimia lah tu. Contoh. Okay. Ada juga mungkin dalam sambil belajar, kalau awak belajar KAA, awak mungkin suka bab syariah. Contohlah kan, awak suka berhujah. So, tu laluan awak lah. Okay. Tapi yang penting belajar semua. Dia macam discover inner self. Dalaman. Okay. Iklan pula tiba-tiba. Settle. So, saya akan buat muka surat 4, 5 tadi saya akan buat dalam video So hari ini saya akan teruskan kepada muka surat 87 iaitu tenaga dan kuasa elektrik. Boleh kita sama-sama lah buat sama-sama nota. Tenaga dan kuasa elektrik. So apa itu tenaga? Tenaga adalah hasil darab cas dengan beza keupayaan. E sama dengan Q ni tadi cas darab dengan V. Okay, E sama dengan QV. Okay. Yang kedua, tenaga juga boleh diberikan sebagai hasil darab kuasa elektrik dengan masa. Ni kita dah belajar kan hari tu? PT? Betul tak? Ingat tak masa muatan haba tentu? E sama dengan PT. Okay, lebih kurang lah. So dua perkara ni tadi. Ni yang dalam soalan. Yang kedua, kita akan tengok apa itu kuasa elektrik. Kuasa elektrik adalah hasil darab arus dengan beza keupayaan. P sama dengan IV. Ini yang dalam soalan. Dan kuasa juga diberi sebagai P sama dengan E per T. Daripada sini je pindahkan. Okay, E per T. Okay, kuasa elektrik adalah kuasa E per T. Selesai. Dah Dah lengkap awak punya muka modul tu? So saya pergi pertama sekali untuk cerita tentang tenaga elektrik. Kita baca sama-sama. Tenaga elektrik ialah dibekalkan oleh sumber seperti sel kering atau bateri. Dia ada sumber lah. So ianya tadi ditukarkan kepada tenaga haba. Dia boleh bertukar kepada tenaga haba. Lagi boleh tukar kepada tenaga cahaya. Buka lampu tenaga cahaya lah. Lagi tenaga kinetik. Buka kipas tenaga kinetik lah. Ni awak dah terror dah ni. And then adalah tenaga bunyi. Contohnya awak buka radio kan, dapatlah tenaga bunyi. Okay. Unit untuk tenaga adalah joule, Joule, joule. Pastikan walaupun tak ada amali ataupun lisan fizik, tapi biasalah sebut betul-betul joule. 1 joule ialah tenaga elektrik dihasilkan antara 2 titik tetap apabila arus tetap mengalir dalam masa sama saat. Itu adalah definisi. Definisi 1 joule juga adalah penting. Okay. Seterusnya 1 kilojoule di bawah tu adalah yang digunakan untuk mengira tenaga elektrik di rumah. Okay. So untuk ini banyak sangat formula. Tapi sebenarnya formula ni semuanya dia macam pinjam. Untuk seterusnya yang penting hanyalah ini saja. E sama dengan QV,
E sama dengan PT, P sama dengan IV. Yang lain tu adalah dia punya gabungan. Nanti ingatkan saya 12 suku saya akan habiskan. Saya akan bagi masa sikit. Next class. Dah Okay, ni adalah nota tadi. Okay. Next kita akan tengok sikit apa itu kuasa elektrik. Kuasa elektrik ialah jumlah tenaga P tadi, yang mana tenaga dipindahkan bahagi dengan masa. Ataupun nak ingat tadi E sama dengan P kali T. Untuk kuasa, unitnya adalah watt. W-A-T-T-W. Okay. Sama juga, formula yang perlu ingat adalah P sama dengan IV. Kalau nak ingat satu lagi, boleh ingat P sama dengan I kuasa 2R. Itu saja. Sebab yang lain tu adalah dia punya gabungan. Saya tunjukkan macam nak gabung. Sekejap, contoh ni tadi. P sama dengan IV, formula asal yang perlu diingat. Okay. Kita juga dah tahu formula tambahan V sama dengan IR. Okay. Jadi dekat sini P ni tadi I salin semula, masukkan V ni tadi IR. Dapatlah imbuhan yang baru. Tu tadi saya kata dia macam pinjam-pinjam je. Next akan jadi P sama dengan I kuasa 2R. Itu adalah formula P yang diimbuhkan ataupun dibina, diterbitkan. Okay. Dan daripada sini juga kita boleh dapat nilai V pula tadi. V sama dengan IR kan? V sama dengan IR. So V tadi sama dengan IR. Ni sama dengan IR kali dengan I. Okay, V per R. Sekejap. V per R. V. I. Sekejap. Salah ni. Okay, dia imbuhan lah. So, I sama dengan V per R. Okay, daripada sini masukkan pula IR. So, P sama dengan V per R kali dengan IR. Mana datang V? V dengan I kuasa 2R. P sama dengan V kuasa 2. Sekejap V kuasa 2 per R. Nanti saya tengok balik ni. Sekejap ni pula. Okay, I kuasa 2R lah dulu. Okay, so tadi tu imbuhan dia dulu. P sama dengan V kuasa 2R. Okay, yang ni P sama dengan I kuasa 2R. So yang kedua adalah P sama dengan V kuasa 2 per R. Ni satu lagi formula yang lain lah. Yang tadi dia punya imbuhan tadi. Okay, so nak ingat tadi IV, P sama dengan I kuasa 2R. Ni pun boleh ingat P sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, selesai? Selesai dah. So kita kira sikit untuk tenaga elektrik. Muka surat sebelah. Menggunakan sahaja segala formula yang ada. Banyak kat kira ni. 1 minit untuk salin ataupun tak salin lah. Tadi dah siap kan? Saya screenshot dulu. 87. Boleh kan? Okay, awak okay je? Siap pula dengar. Kang ada luang perasaan Kang. Banyak lah kan, tak habis 1 jam macam tu. Okay, so kita cuba sama-sama untuk latihan berkaitan dengan bab elektrik iaitu muka surat 88. Macam banyak formula tapi tak pun. Saya ulang semula. V sama dengan IR. Itu yang penting. Lepas tu P sama dengan IV. Lagi kita ada E sama dengan PT. Itu je lah. P sama dengan IV. Okay? Boleh ya? So kita buat sama-sama soalan nombor 1, soalan 88. Dia dah bagi arus elektrik adalah sama dengan 5. So bila cakap arus je awak terus transfer daripada huruf I. Okay? Yang kedua, dialirkan dalam unsur pemanas selama 10 minit. Okay, bila masa terus cakap T. Masa adalah T. 10 minit. Bila 10 minit, awak akan kira dia dalam saat. 1 minit 60 saat kan? So 10 darab 60 saat. So dapatlah T saya adalah 600 saat. Biasa kan dalam unit saat. Tak pakai minit. Yang kedua, dia sambung lagi jika beza keupayaan merentasi alat elektrik itu ialah 240. Bila dia kata beza keupayaan, dia adalah nilai V. Iaitu 240 V.
kira tenaga elektrik yang digunakan oleh bahan tersebut. Okey. Jadi tak sukar pun sebenarnya P sama dengan IV. Lepas tu guna yang ini, P sama dengan IV. Lepas tu guna E sama dengan PT sebab kita nak tenaga. Ada 2 kali kerja lah. Bila SPM, soalan ni panjang sikit. Dia akan bagi 3 markah macam tu. 2 ke atas, 1 ke bawah. Okay. So langkah pertama kita akan kira dulu P sama dengan IV. Okay. Bukan. Betul. P sama dengan IV. P saya sama dengan I saya 5. V adalah 240. So boleh kira dulu P sama dengan IV. 240 darab 5. Dapatlah 1200. 1200 watt. Daripada sini kita kira pula tenaga. Tenaga adalah E, energy. Energy adalah P darab T. So P yang kita kira tadi adalah 1200 darab dengan masa 600 saat. So pastikan dalam unit saat. Kadang-kadang dia salah kira. Dia terus ambil 10 minit. Jadi salah lah. Darab dengan 600. Jawapannya adalah 720,000. Okey, 720,000 Joule. Itulah jawapan yang kita cari. Kalau nak buat dalam bentuk piawai, tak ada masalah. Boleh je buat 7.2 kali 10 kuasa. Ni awak dah tera kan? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh je. Tak ada masalah lah. Okay. Unit. Sebaiknya buat unit. Terkejut kan? Saja je. Awak kan tengah dalam selimut macam ni kan? Awak terbangun lah kejap kan? Tiba-tiba saya unit kan? Tak saya saja je pakai ni sebab nak cover saya punya badan macam gemuk sikit. Saya bacakan temanjang je sebenarnya. Awak kan macam ni kan kelas kan? Tiba-tiba saya jerit, awak terbangun lah sikit. Dalam selimut kan? Kan? Tidak. Mana nak tahu? Tengah makan nasi goreng ke? Tersedak kejap kan? Yang ha tu mesti tu. Dah so ni salin lah. 1 minit tu salin. Okay? Saya tak adalah. Saya kat meja alhamdulillah. Kat meja pun boleh macam ni kan? Boleh je. Apa itulah. Saya faham dia macam susah sikit. Dia macam sukar. Tapi whatever it is, awak tarik dulu, ambil dulu, salin dulu. Kalau boleh fahamkan, buka buku balik, fahamkan. Kalau pelan-pelan lah, kita pelan-pelan. Saya faham dia memang susah sangat nak belajar kalau fizik, kimia, bio dekat online. Fizik lah especially. Yang lain saya tak tahu. Okay. Tapi kita cubalah. Memang kena banyak latihan. Ni adalah teori. So lepas ni bila latihan, insyaAllah boleh nampak apa yang awak akan lakukan. Saya nak pergi latihan sekarang pun nanti silibus saya tak terhabis. So saya akan habiskan dulu baru kita buat latihan. Ada banyak modul untuk awak. Sebab tu tadi tu hari Sabtu tu. Tapi nanti kita discuss PM tepi lah. Siap nombor 1? Okay. Menarik idea tu. Tapi bukan Sabtu ni lah. Sabtu minggu depan Sabtu esok. Terkejut saya tiba-tiba. Kita plan ahead. Dah? Soalan nombor 1 settle, boleh salin untuk kawan-kawan kita yang baru tak join kelas. Tak sempat mungkin. Jangan risau saya tak marah bahawa tak masuk kelas. Cumanya awak buat kelas kerjanya bersejajar dengan apa yang kita buat lah. Tak masuk tak apa. Sebabnya saya akan share link share video dan sebagainya. Alright, settle. Saya nak pergi kerja rumah ni. Kejam lah kan. Try. Kerja rumah macam susah juga kan. Saya nak bagi nombor 3 je. Boleh cubalah kot. Nombor 2 tu susah. Okay. 2 tu kita buat minggu depan. Kita buat habis dah ni. Okay. 2 kita buat minggu depan sebab dia panjang. Nombor 3 adalah kerja rumah. 1 je kerja rumah. Tu saya kata baik je saya. Cumanya kena buat lah. So 2 ni kita akan sambung next week. Sebab dia panjang tu. 3 adalah kerja rumah pada hari ini. 1 je kan. Yang senang tu macam prosedur tu kan banyak senang. Sebab senang dia banyak kalau dia susah 1 je. So saya salin untuk kawan-kawan kita. Boleh cuba sendiri. Kerja rumah kita adalah di muka surat 88 nombor 3. Okay. Buat send kat saya. Kalau salah tak apa. Sebab nanti kita next class kita bincang lah mana yang salah. Okay. Tembak je lah.